Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal muslimat fi Palestin. Ya Allah, terima kasih kepada para penonton yang menyaksikan Assalamualaikum subuh seawal jam 6.30 pagi ini. Hari ini 19 Oktober bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir. Mungkin sedikit perkembangan terkini kepada anda semua tentang perkembangan Palestin. Di media tempatan melaporkan lebih kurang 3,000 rakyat Palestin telah pun terkorban. Baru-baru ini hari Selasa 500 telah terkorban apabila Israel Zionis telah mengebom Hospital Al-Ahli, sebuah hospital yang mana diletakkan wanita dan anak-anak dan orang awam yang sedang mencari teduhan, tetapi telah pun dibom. Satu kezaliman dan satu jenayah antarabangsa yang telah dilakukan tanpa beri kemanusiaan oleh Zionis. Itu perkembangan tentang Palestin. Tapi apapun, terima kasih kepada sahabat yang menonton melalui kaca televisyen maupun yang menonton melalui Facebook Live TV Al-Hijrah. Bersama dengan kita pagi-pagi telah mendoakan yang baik-baik. Rina Ahmad, ada Rosita Abu Bakar. This will be a great sharing. In fact, guest speaker, please continue to make coverage and support for our friends in Palestine, in Gaza, kata Rosita Abu Bakar. Terima kasih. Rosia Zainal Abidin, Rozi Muhammad dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan like, share dan save di timeline anda. InsyaAllah boleh tonton bila-bila masa. Kita mendoakan agar kita dapat bersama bina syurga di rumah, bina rumah di syurga dan masuk syurga sekeluarga. Alhamdulillah. Dan pagi ini kita bersama dengan Yayasan Ikhlas, dan di talian Skype sekarang bersama dengan kami adalah pendakwah yang pastinya tidak asing lagi bagi kita semua, iaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin. Assalamualaikum Datuk Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kami awal-awal pagi ini Ustaz. InsyaAllah topik kita pagi ini, infak bantu iman. Subhanallah. Pastinya kami memerlukan tausiah dan wasiat daripada Ustaz sendiri, pesanan dan teladan untuk kami semua ambil pagi-pagi ini insya-Allah. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan agaknya waktu subuh ini apa yang kita boleh jadikan amalan yang baik untuk kami semua para penonton TV Al-Hijrah lakukan setiap pagi insya-Allah, khususnya pada waktu subuh ini. Silakan Datuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman Naufal Mama Hatta, seterusnya rakan-rakan sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di mana saja, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Apa amalan yang bagus kita lakukan pada waktu subuh? Banyak. Antaranya pertama, memperbanyakkan berzikir pada waktu-waktu pagi sebegini. Seperti yang kita maklum, berzikir adalah antara amalan yang paling ringan sekali yang boleh dilakukan oleh kita, yang tidak memerlukan modal yang terlalu besar ataupun stamina yang kuat. Sebab itu orang-orang yang berzikir pada waktu pagi ini disebut jelas di dalam Al-Quran, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashari, kata Allah Ta'ala. Orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang bersedekah, orang yang minta ampun pada waktu-waktu pagi. Surah Ali Imran ayat yang ke-17. Sebab itu ada satu nasihat yang diberikan oleh seorang ulama yang masyhur, namanya Yahya bin Mu'az bin Ja'far Ar-Razi. Dia mengatakan bahawa obat untuk penyakit hati ni, dawa' qalbi khamsatu asya'. Ada 5 perkara boleh mengobatkan hati yang bermasalah ataupun yang sakit. Qiraatul Quran bitafakkari, membaca Quran dengan memikirkan maksudnya, wa khala'ul batni wa qiyamul laili, kemudian engkau berpuasa dan juga engkau banyakkan semayang malam. Kemudian kata dia wa tadarru'u indas sahari, selalu minta ampun pada Allah di awal-awal pagi. Mujalasatu salihin, dan selalu duduk dengan orang-orang soleh. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala menyebut antara golongan yang disayangi oleh Allah adalah orang yang bangun pada waktu-waktu pagi begini, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Dalam Quran Allah menyebut tentang ciri-ciri orang bertakwa, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang beriman ini, dia sentiasa mengambil sedikit saja masa waktu malam itu untuk tidur. Ambil sedikit saja. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kemudian pada waktu sahur, waktu pagi-pagi, mereka minta ampun pada Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah bercerita
Nabi pernah bersabda satu hadis qudsi menyebutkan tentang kemurkaan Allah. Inni la ahammu bil ahlil ardi azaban. Aku ni kalau ikut nak turunkan azab untuk manusia di dunia ni sekarang juga kalau ikutkan. Menengokkan kepada maksiat mereka buat, kezaliman yang mereka buat. Kalau boleh aku nak turunkan azab sekarang juga. Tetapi kata Nabi, Allah menyebut, fa idza nazartu ila umari buyuti wal mustaghfirina bil ashari saraftu azabi anhum. Tapi tatkala Allah melihat dua golongan. Pertama, orang yang tak henti-henti pergi ke masjid beribadah. Yang kedua, orang yang mustaghfirina bil ashari, orang yang banyak berzikir minta ampun pada waktu sahur atau waktu awal pagi. Saraftu azabi anhum, aku tahan kemurkaanku ketika nampak dua golongan ini. Ini hadis dalam Sunan Baihaqi. Sebab itu saudara-saudari sekalian, kita berada pada waktu pagi-pagi sebegini, kita banyak akan berzikir kepada Allah. Kita banyak akan menyebut benda-benda yang boleh mendatangkan pahala dengan mulut kita ini. Selain itu juga, pada pagi-pagi sebegini, kita buat apa saja kebaikan, amalan misalnya, akan dapat insya-Allah keberkatan. Sebab pada pagi-pagi sebegini, Nabi mendoakan setiap umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkatan kepada umatku khususnya pada waktu paginya. Sebab itu kita boleh melihat orang yang morning person, orang yang hidup waktu pagi ini, kebiasaannya hidupnya itu penuh dengan keceriaan, penuh dengan kerahmatan. Sebab pagi ini dia adalah simbol kegairahan, simbol kesegaran, simbol semangat. Kita beza ya, kalau kita sekolah pagi, sekolah petang, kerja pagi, kerja petang, kru pagi, kru petang. Boleh nampak perbezaannya. Sebab pagi ni udara segar. Kalau kita pergi keluar sekarang ni, ada gas ozon O3 memenuhi sebahagian daripada ruang udara kita waktu pagi. Sinaran matahari, ada banyak jumlah kortizol. Ni agak saintifik lah perkaranya. Sebab itu kata para ulama, antara keberkatan pagi ni yang kita nak kena ambil peluang adalah berkat kesihatan. Sebab itulah banyak kajian-kajian yang telah dibuat. Antara makanan yang paling utama dalam tempoh 24 jam adalah sarapan pagi. Dan kajian ini bukan kajian dibuat oleh pengeluar makanan kilang-kilang, tidak. Tapi dia buat kajian di Pusat Perubatan Harvard, ada buat daripada Kolej Perubatan Baylor. Mereka buat pemerhatian bahawa dalam masa yang terbaik adalah orang untuk makan pagi ataupun sarapan. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, pada pagi-pagi sebegini, elok kalau kita banyakkan berselawat. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi'u ashran adraktahu syafaati yaumil qiyamah. Siapa yang berselawat, yakni mendoakan kepada aku, kepada Nabi, subuh 10 kali dan waktu petang baca lagi 10 kali, adrakathu syafaati yaumil qiyamah. Orang ni akan dapat syafaat ku hari kiamat. Ni hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi selawat kepada Nabi ini adalah jalan untuk mendapat cinta Allah. Sebab apabila kita doa kepada Nabi, selawat ni doa untuk kebaikan Nabi, Allah akan jatuh cinta kepada kita sebab Nabi ini adalah Habibullah, kekasih dia. Jadi mendoakan kekasih Allah akan mendapat kasih sayang daripada Allah. Jadi banyak akan selawat pada pagi-pagi. Minimum 10, lagi banyak lagi bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, pagi-pagi ni elok kalau kita dapat buat solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq ni adalah solat sunat yang didirikan setelah matahari terbit meninggi, yakni selepas daripada waktu tahrim, waktu yang kita dilarang untuk melakukan solat sunat. Jadi solat ini biasanya dikerjakan selepas terbitnya matahari setinggi tombak ataupun lembing. Jadi ketika itu kita lakukan solat sunat isyraq ini yang juga dikenali sebagai solat sunat duha awal waktu. Jadi ini antara amalan yang boleh kita lakukan pada pagi-pagi sebegini insya-Allah.
Masya Allah, subhanallah, berapa banyaknya amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua para penonton sekalian yang Ya. Ustaz Datuk telah sebutkan tadi. Subhanallah, alangkah ruginya kalau kita ini sendiri menolak pagi itu sendiri untuk tidak bersungguh-sungguh di pagi hari. Masya Allah, dan alangkah indahnya kita lahir sebagai seorang Muslim ini telah disusun cantik seawal celik mata. Begitu banyak amalan-amalan yang boleh kita raih keredaan daripada Allah, insya-Allah. Kita akan teruskan lagi bersama dengan Datuk Ustaz Badli Shah selepas ini, insya-Allah. Kita nak berhenti berehat seketika, Datuk Ustaz, insya-Allah, dan para penonton sekalian bertemu semula selepas ini di Assalamualaikum Subuh. Jangan ke mana-mana. Penyakit ada iman ni one in million dalam dunia. Dan kita pasti di luar sana awareness tentang penyakit iman adik alami ni tak semua orang tahu. Nak membantu adik iman supaya dia sihat seperti kanak-kanak yang lain. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Kembali semula kita di Assalamualaikum Subuh. Masya Allah, tadi kita telah saksikan sedikit bingkisan untuk adik Nur Iman. Masya Allah, sedap namanya, Cahaya Keimanan. Tetapi beliau mendapat penyakit yang mana dikatakan tadi satu daripada sejuta. Subhanallah. Dan ini yang kita nak bincangkan pada pagi ini bersama dengan Yayasan Ikhlas Malaysia di talian Skype. Masih lagi bersama dengan Datuk Ustaz Badli Shah. Alhamdulillah. Mungkin Ustaz, inisiatif serta bantuan ini akan memberi manfaat kepada pesakit-pesakit yang ramai lagi dengan kempen bantu pesakit sihat daripada Yayasan Ikhlas Malaysia. Lagi-lagi pesakit itu dari golongan asnaf yang susah. Mungkin Datuk Ustaz boleh kongsikan kepada penonton tentang pesakit yang tadi yang kita telah saksikan tentang berkenaan dengan adik Nur Iman ni. Datuk Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Pertamanya kita nak berkongsi pada pagi ini berkenaan tentang Yayasan Ikhlas. Kita banyak menyediakan platform yang boleh kita memberikan infak secara atas talian yang akan banyak memberi manfaat kepada golongan-golongan yang memerlukan, khususnya golongan asnaf. Jadi kempen yang masih dijalankan oleh Yayasan Ikhlas ini adalah kempen bantu pesakit untuk kembali sihat ataupun kempen bantu pesakit sihat. Kempen ini ataupun inisiatif projek ini untuk kita nak bantu pesakit khususnya daripada keluarga miskin, keluarga yang kurang kemampuan, yang mereka memerlukan peralatan perubatan yang kosnya begitu tinggi. Ada yang cecah ratusan, ada yang mencecah ribuan ringgit. Jadi bantuan yang kita nak berikan ini adalah kursi roda, tilam yang khas, susu khas, peralatan sokongan khas, dan juga masa kita bagi bantuan wang ringgit. Jadi antara yang kita nak bantu ni adalah seperti yang kita lihat tadi, iaitu adik Nur Iman Muhammad Sabri. Baru berusia setahun 6 bulan, yang sekarang ni tinggal di Jertih, di Terengganu. Jadi kisah adik Iman ini sangat-sangat menyayat hati kita semua kerana dia mempunyai penyakit kronik, iaitu terpaksa bernafas melalui lubang yang ditebuk pada lehernya. Dan dia sendiri telah melalui 4 kali pembedahan untuk membuang ketumbuhan yang ada pada wajahnya. Jadi Masya Allah, tuan-tuan sekalian, Allah uji adik Iman ini. Dia akan menempuh beberapa lagi pembedahan dalam usia sekarang sampai umurnya 12 tahun untuk nak buang ketumbuhan itu. Jadi kalau kita dapat dilihat kaca TV sekarang ini, keadaan adik Iman ini sangat menyayat hati. Dia juga ada 3 lagi adik-beradik lain yang perlu ibu bapanya tanggung. Dan pendapatan mak ayahnya juga tak menentu. Sebab sekarang dah terpaksa tumpu nak jaga dia sepenuh masa, beri perhatian sepenuhnya kepada adik Iman ini. Dia ayah Iman ni pun tidak bekerja tetap lagi sekarang ni. Walaupun dapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan sebanyak 700, tapi sudah pastilah dalam suasana sekarang 700 ni tidak mencukupi. Apatah lagi, kita dah lihat kos perbelanjaan untuk adik Iman ni kira-kira kita kira dah RM3,000 sebulan untuk kos rawatan, ubatan, susu, lampin pakai buang dan benda yang berkaitan. Dan keluarga ini juga terpaksa berulang antara Jertih ke Kubang Krian di Kelantan, di Kota Baru. Sebab adik Iman ini masih mendapat rawatan di Hospital Universiti Sains Malaysia di Kubang Krian. Jadi bayangkan, tinggal di Jertih, berulang-alik ke Kubang Krian untuk dapat rawatan susulan. Untuk perjalanan situ saja sudah memerlukan kos perbelanjaan yang tinggi. Jadi ini inisiatif kita lah, Yayasan Ikhlas. Kita rangka beberapa bentuk bantuan yang akan kita salurkan kepada adik Iman ini. Jadi kita nak mengajak
seluruh para penonton kita, tak kira sama ada di tanah air, di Brunei, di Singapura, di mana saja, kita dengan rendah diri, dengan penuh keinsafan, dengan keprihatinan, ayo kita bantu memenuhi keperluan adik Nur Iman ini. Besar harapan agar kita yang tak diuji ini, supaya kita tunjukkan kesyukuran kita dengan kita membantu orang yang memerlukan. Kita bersyukurlah kita diri sendiri tak ada penyakit sebegini. Anak-anak kita, adik-beradik kita, orang yang dekat dengan kita tak ada penyakit ini. Jadi kita bersyukur. Jadi sebagai tanda syukur, mudah kita tolong saja orang lain sebagai manifestasi syukur atas nikmat. Walaupun sedikit benda ni, kalau bantuan kita, tapi kalau semua orang membantu, insya-Allah akan jadi ramai, akan jadi banyak dapat bantuan. Jadi kepada yang nak menyumbang, seperti yang tertera di Kacir TV sekarang, kepada Yayasan Ikhlas untuk kempen bantu pesakit sihat ini, saudara-saudari boleh menyumbang dengan melihat sendiri ke laman sesawang kami, bantuiman.com. Yang ini adalah landing page, semua maklumat ada, berapa kutipan terkini, ke mana dibelanjakan, setiap minit direkodkan. Ataupun cara yang kedua, boleh sumbang terus ke akaun Maybank seperti yang tertera di Kacir TV. Nombor akaunnya 5628-3463-6228. Rujukannya Bantu Iman. Ataupun cara ketiga, kepada yang nak dapat maklumat lebih lanjut, nak mengetahui lebih mendalam apa masalahnya, boleh juga menghubungi nombor talian yang tertera di Kacir TV kita. Sama ada telefon di Ibu Pejabat di 0389265954 atau bercakap sendiri dengan pegawai kami, nombor talian hotline-nya 0196115954. Selain itu, boleh saja bergabung dengan kami di Facebook Yayasan Ikhlas dan kita sama-samalah membantu. Sebab saya lihat benda ni kalau tanpa sokongan daripada masyarakat, maka selama itulah keluarga yang malang ini, malang daripada segi kos, 3,000 sebulan ini agak berat untuk mereka. Ini salah satu contoh saja adik Iman ini yang kami bantu menerusi inisiatif sokongan kepada golongan asnaf yang sakit ini. Ada banyak lagi orang yang memerlukan, tapi untuk pagi ini kita nak beri fokus kepada adik Iman. Jadi walaupun saya percaya ada di kalangan kita yang tak mengenali adik Iman ini, tapi sebagai rasa tanggungjawab, sebagai ummah, belas kasihan, apatah lagi kita pun ada nak berfikir tentang pahala, surga, infak kita jadi jariah dan sebagainya. Marilah kita bantu. Nabi pernah berpesan, innallaha yaqbalu sadaqata wa ya'khudhuha biyaminih. Fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrahu hatta inna luqmata la tasiru misla uhudin. Sesungguhnya Allah ambil sedekah orang ini dengan tangannya sendiri. Maknanya Allah sendiri yang mengambil sedekah itu. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk kamu sebagaimana kamu membiakkan seekor anak kuda, kata Nabi. Sehingga sedekah yang sebiji itu boleh berkembang sebesar gunung Uhud. Sebab itu, bila kita cerita tentang amalan pagi, kita jangan lupa bahawa sedekah ini, dia adalah satu amalan pagi yang sangat bagus. Sebab, seperti yang kita maklum, orang yang melakukan sedekah pada waktu pagi atau sedekah pada waktu subuh ini, dia lebih special pada waktu-waktu yang lain. Apa sebab? Kerana ada malaikat khas. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tiap-tiap pagi tanpa gagal, kata Nabi, akan ada dua malaikat. Kerjanya mendoakan kepada manusia. Malaikat pertama dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikan duit orang yang bersedekah. Ini orang malaikat yang pertama. Maksudnya setiap duit yang kita belanja, yang kita sedekah, akan digantikan. Adapun malaikat kedua, kata Nabi, dia berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kedekut. Mumsik ni makna orang yang kedekut. Tak akan miskin orang yang bersedekah dan tak akan pernah kaya orang yang terlampau kedekut. Orang kedekut ni berkira-kira. Bakhil, kedekut, si tangkai jering. Lama berfikir bila nak menyara kerana takut tabungnya kering.
Jadi kita banyakkan bersedekah. Jangan jadi orang kedekut dan tamak. InsyaAllah lagi banyak kita sedekah, terutamanya kepada orang yang memerlukan. Dalam khusus pagi ni kita nak cerita kempen bantu pesakit sihat. Jadi inilah sama-sama kita nak mengajak seluruh para penonton kita insya-Allah. InsyaAllah, subhanallah. Itu dia para penonton sekalian, subhanallah, bantu pesakit sihat dan juga khususnya kita bantu adik Nur Iman. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah kamu dikira beriman sekiranya kamu tidak mengasihani saudara kamu yang lain seperti mana kamu mengasihani diri kamu sendiri. Hari ini kita sedih melihat anak-anak kita kalau sakit sikit pun demam, kita pun dah risau, tetapi bagaimana adik Nur Iman ini, subhanallah, RM3,000 setiap bulan untuk bantu adik Iman, dan pastinya ramai lagi anak-anak asnaf dan orang-orang asnaf sendiri yang dibantu oleh Yayasan Ikhlas Malaysia. Ayo sama-sama kita para penonton, kita membantu Yayasan Ikhlas Malaysia untuk kempen bantu pesakit sihat. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin. Moga Allah merahmati Ustaz dan membantu Yayasan Ikhlas Malaysia untuk membantu pesakit untuk terus kembali sihat insya-Allah. Insya-Allah. Dan kepada para penonton sekalian, kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan terus jam 7 pagi nanti insya-Allah slot faith kita. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami di TV Al-Hijrah. Adik Iman ni, penyakit adik Iman ni 1 in million dalam dunia. Dan kita pasti di luar sana awareness tentang penyakit Iman adik alami ni tak semua orang tahu. Nak membantu adik Iman supaya dia sihat seperti kanak-kanak yang lain.